أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan menekan Allah SWT. Pada pagi Jumaat ini kita sambung pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab kalimah tayyibah, meyakini kejayaan dalam perintah Allah SWT. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal sebelum datangnya 7 perkara. Adakah kamu menunggu kemiskinan yang akan menyebabkan kamu lupa segalanya, atau kekayaan yang menyebabkan kamu menjadi lupa daratan, atau penyakit yang akan membinasakan kamu, yakni sehingga kamu tidak terdaya untuk melakukan amal, atau tua yang menyebabkan kamu nyanyuk atau mati secara mengejut, yakni sehingga tidak berpeluang untuk bertaubat, dan kemunculan Dajjal yang merupakan kejahatan yang tersembunyi yang paling buruk yang bakal muncul, atau kedatangan kiamat yang merupakan perkara yang paling dahsyat dan paling pahit. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar. Maksudnya seseorang itu harus berusaha membuat persediaan untuk akhirat sebelum datang salah satu daripada 7 perkara ini. Janganlah sampai salah satu daripada halangan-halangan itu datang menyebabkan seseorang itu terhalang daripada melakukan amalan-amalan yang soleh. Masya-Allah. Allahu Akbar. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara akan mengiringi jenazah, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yang mengiringinya ialah keluarga, harta dan amalannya. Yang kembali ialah keluarga dan hartanya, dan yang tinggal bersamanya ialah amalannya. Masya-Allah. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW berkhutbah pada satu hari. Baginda bersabda dalam khutbah, dengarlah, sesungguhnya dunia ialah mata benda yang sementara, yakni dan ia tidak ada nilai. Yakni lantaran itu makan daripadanya setiap orang yang baik dan jahat. Dengarlah, sesungguhnya akhirat ialah satu waktu yang ditetapkan yang pasti datang. Yang akan membuat keputusan pada hari itu ialah Raja yang Maha Berkuasa. Dengarlah, sesungguhnya segala kebaikan ada dalam syurga dan sesungguhnya segala keburukan ada di dalam neraka. Allah. Fahamlah, maka beramallah dalam keadaan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihadapkan di hadapan Allah bersama amalan kamu. Sesiapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya, dan sesiapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya. Allahu Akbar. Allah. Hadis riwayat Musnad Imam Syafi'i. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hamba memeluk Islam dan keelokan Islam telah datang dalam kehidupannya, maka Allah SWT akan menghapuskan segala kejahatan yang dia pernah melakukannya dulu. Allah. Selepas itu, kebaikan dan kejahatan akan dibalasi sebegini. Setiap kebaikan akan digandakan kepada 10 kali ganda. Allah, sehingga 700 kali ganda, dan kejahatan yang dia lakukan akan ditulis satu kejahatan sahaja, melainkan Allah SWT mengampuninya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan, maksud daripada keelokan Islam datang ialah hati seseorang itu disinari dengan nur iman dan badan seseorang itu dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam
ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ialah kamu menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan dan memberi salam kepada ahli keluarga kamu. Sesiapa yang mengurangi sesuatu daripadanya, maka dia meninggalkan sebahagian daripada Islam, dan sesiapa yang meninggalkan kesemuanya, sesungguhnya dia telah berpaling daripada Islam. Allahu Akbar. Hadis riwayat Hakim. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 8 bahagian penting dalam Islam. Iman satu bahagian, solah satu bahagian, zakat satu bahagian, haji satu bahagian, puasa satu bahagian, menyeru kepada kebaikan satu bahagian, dan melarang daripada kejahatan satu bahagian, dan berjihad di jalan Allah SWT satu bahagian. Sesungguhnya gagallah orang yang tiada satu bahagian pun, yakni daripada bahagian-bahagian penting Islam itu. Masya Allah, Masya Allah. Bazzar Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ialah kamu menyerahkan diri, yakni dari segi akidah dan amalan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba dan pesuruhnya. Kamu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Masya. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang orang kampung datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, beritahulah kepadaku sesuatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan memasuki syurga. Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu, dirikanlah solat yang difardukan, tunaikanlah zakat yang difardukan, puasalah pada bulan Ramadan. Dia berkata, demi zat yang nyawaku di tangannya, ya ini saya akan amalkan amalan-amalan itu sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan. Saya tidak akan menambah apa-apa di atasnya. Apabila dia beredar, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki daripada ahli syurga, maka lihatlah lelaki ini. Masya Allah. Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dimuliakan Allah SWT. Allah. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan dan sampaikan, insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.